A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk bernafas satu hari lagi. Tidak lain tidak bukan, tujuannya untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kita dan juga ta'abbud, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita kerjakan, apa saja kita lakukan menjadi satu saksi, satu ibadah buat kita agar ini menjadi saham yang terbaik untuk kita saat mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak, insya-Allah. Bertemu lagi kita, mudah-mudahan dalam pertemuan ini membawa 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan dipermudahkan segala urusan kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini juga jangan lupa untuk boleh disaksikan secara langsung, secara terus di secara HD di tonton.com.my, insya-Allah. Jadi pada pagi ini sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu yang keliru, kita akan bincangkan topik berkaitan dengan zalim bukan jalan terakhir. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap soalan daripada sahabat-sahabat penonton sekalian bersama dengan saya pada pagi ini, salah seorang panel yang tidak asing lagi dalam rancangan Tanya Ustaz. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Orang kampung saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sedang sekalian, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini seperti biasa. Sebagai permulaannya kita dengarkan sedikit mukadimah, kata-kata mutiara daripada yang berbahagia Al-Fadhil Doktor kita tentang topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan zalim bukan jalan terakhir. Silakan Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah, dan kita apabila mendapat rahmat Allah ni, kita akan terhindar daripada sifat yang tercela, sifat yang keji, iaitu sifat zalim, yang merupakan perbincangan kita pada hari ini. Zalim bukan jalan yang terakhir. Maknanya apa? Maknanya yang pertama sekali, zalim tu apa? Itu pertama sekali. Nak tahu juga zalim tu apa sebenarnya, sebab kita bayangkan bila kita sebut zalim ni, orang bayangkan bunuh orang baru zalim. Buli orang. Buli orang. Rampas tanah orang. Zalim ni sebenarnya, kalau ikut maksud sebenarnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Dia lawan kepada adil. Kalau adil ni, sifat adil adalah wad'u syai' fi mahallihi,
meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, itu adil. Zalim ni, dia buat benda yang tak sesuai tu dia kira zalim dah. Itu dia sebut bahasa lah. Contoh beginilah, orang pakai kasut di kaki. Itu yang adil lah, letak kasut kaki. Ataupun kalau dia tanggalkan kasut, kalau orang utara kata buang kasut, jangan nak buang. Tanggalkan kasut, nak masuk rumah, dia letak atas rak. Itu okey lah. Atau letak depan tangga ke atau depan pintu. Ni tak, dia ambil letak atas meja kopi contohnya, meja makan contohnya, atau sofa contohnya. Itu zalim tu. Kalau ikut maknanya, zalim tu. Sebab apa? Sebab dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi itu maksud zalim. Dan zalim ni asal perkataan bahasa Arab lah. Zad, lam, mim. Zulmun, zalim. Dan dia juga bermaksud gelap. Zalim ni bermaksud gelap, sesuatu yang tak elok, yang gelap, berlawanan dengan cahaya. Dan dia juga bermaksud al-baghyu, iaitu mengambil hak orang lain, menindas hak orang lain. Kita melakukan kesalahan kepada orang, itu juga satu kezaliman. Jadi maknanya di situ satu asas yang perlu kita tahu bahawa zalim ni satu sifat, satu akhlak yang mazmumah, yang tercela. Jadi kalau sebolehnya, bahkan wajib bagi kita untuk menghindarkan diri daripada sifat zalim. Macam tajuk kita ni, zalim bukan jalan terakhir. Maknanya kalau dia ada peluang untuk melakukan kezaliman, jangan ambil peluang tersebut, sebab dia tidak membawa kepada kebaikan. Ambil jalan-jalan lain lagi. Orang zalim kat kita, marah kita ni kan, kita pun nak zalim kat orang. Jadi apa beza kita dengan dia? Apa bezanya? Kalau dia zalim pada kita, kita nak balas balik kezaliman. So apa bezanya? Orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia ni, walaupun orang zalim kat kita, kita bersabar. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhirnya orang yang menzalimi kita pun mereka akan rasa malu. Sebab apa? Sebab kita mengambil langkah yang terbaik. Kita tidak membalas kezaliman itu dengan kezaliman. Sebab itu kita zalim bukan jalan terakhir itu, kan? Ada lagi jalan-jalan lain yang patut kita ambil, menunjukkan kepada akhlak yang baik yang dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai satu mukadimah tajuk kita ni. Insya-Allah. Jadi itu satu hikmah yang terbaik ya. Kalau kita tak mengambil zalim itu sebagai jalan terakhir bagi kita, iaitu kita mungkin boleh menarik orang lain tu untuk berubah persepsi ke atas diri kita menjadi seorang yang lebih baik kemudian harinya, insya-Allah. Sebagai contoh tambahan sikitlah, tambahan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang menzalimi Nabi? Ramai. Contoh yang paling kita ingat sampai sekarang lah, kita belajar dalam ditanyalah ustaz ni dalam bab sirah contohnya kan, bagaimana Nabi SAW dizalimi terang-terang dalam peristiwa di Taif. Nabi hanya menyampaikan Islam, ajak kebenaran, nak terima, tak terima sudahlah. Tetapi bagaimana tindakan dan sikap penduduk Taif waktu itu Bani Thaqif, mereka bukan sekadar menolak, tak terima apa yang Nabi sampaikan. Mereka memerintahkan ajak ni, orang kata budak-budak cerodong ni, tahu cerodong kan? Budak-budak nakal ni, pemuda-pemuda ambil batu lontar dekat Nabi SAW sampai mengalir darah, luka sampai mengalir sampai ke kaki Nabi SAW. Jadi kalau ikutnya malaikat pun kesian kat Nabi tu. Malaikat menawarkan pada Nabi, malaikat penjaga gunung ganang, bukit bukau, kalau Nabi kata nak balas balik kezaliman mereka itu, Nabi mengangguk, Nabi setuju je, malaikat akan angkat gunung ganang hempap kepada penduduk Taif. Tapi adakah Nabi membalas kezaliman dengan kezaliman? Tidak. Sebaliknya Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi mendoakan kepada penduduk Taif itu. Nabi kata, kalaulah mereka tak beriman, moga-moga yang keluar daripada tulang sulbi mereka, maknanya generasi anak cucu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya Nabi nak bina kekuatan macam mana sebab menghadapi kezaliman ni kan, Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah, betapa lemahnya aku. Itu cara yang Nabi tunjukkan kepada kita, iaitu tidak perlu kita menggunakan kezaliman
dalam apa cara sekalipun. Kerana apa? Dengan sikap akhlak yang baik, menghindarkan diri daripada kezaliman walaupun tak ada orang menzalimi kita. Apa dia punya kesan dia? Kesan positif dia. Selepas pada itu, masa Nabi duduk Madinah, orang Taif mari jumpa Nabi masuk Islam. Semua menerima Islam. Allah. Jadi sebenarnya natijah nak mendapatkan kesabaran tu cukup sukar sebenarnya, doktor. Ya. Tapi mungkin kita akan bincangkan itu di dalam topik kita pada pagi ini. Dan sebelum itu kita raikan terlebih dahulu, doktor, soalan pada sahabat Facebook kita dari Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah perbezaan di antara orang yang fasik, zalim dan juga kafir? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya, Sal Rasid Cik. Apa beza antara fasik, zalim, kafir? Sebab apa? Kalau kita lihat ketiga-tiga perkataan itu disebut di dalam Al-Quran. Fasik pun disebut, faulaika humul fasiqun. Zalim pun disebut, faulaika humul zalimun. Kafir pun disebut, faulaika humul kafirun. Golongan, tiga golongan. Dan ketiga-tiga ni yang kita tak masuklah ketiga-tiga ni. Cuma apa beza dia? Kafir, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menolak kebenaran, orang yang tidak menerima Islam, orang yang menolak kebenaran Islam itu, akhirnya dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah kufur, dia kafir. Kalau orang yang zalim, kita sebut tadi zalim, dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Zalim ni kita bincang lebih panjang lagi nanti tentang bagaimana zalim itu berlaku dalam pelbagai sudut, sama ada zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim pada diri sendiri dan sebagainya. Itu zalim. Dan fasik merujuk kepada siapa? Orang fasik juga orang zalim sebenarnya. Fasik ini ialah orang yang melakukan dosa besar. Orang tak solat. Itu fasik lah tu. Dia melakukan dosa besar. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna ketiga-tiga perkataan itu merujuk kepada golongan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya kembali kepada jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada ketiga-tiga sifat tersebut, insya-Allah. Jadi doktor, sidang tu sekalian, mari kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini yang rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami untuk sama-sama kita bincangkan topik berkaitan dengan zalim bukan jalan terakhir. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton melalui Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Jom sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini ke seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi perbualan dan juga perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah yang dimaksudkan oleh sebahagian daripada satu hadis riwayat Jabir bin Abdullah apabila Rasulullah SAW bersabda, hindari kezaliman kerana kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya, iaitu Intan Zurina Abdul Razak, yang bertanya tentang sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulm, takutilah kamu atau hindarilah kamu daripada sifat zalim. Sebab apa dalam hadis kata fa inna zulum zulumat yaumil qiyamah, kerana kezaliman itu merupakan zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Jadi apa maksud hadis ni? Yang pertama sekali, ada dua perkara yang kalau kita nak huraikan daripada hadis ini, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jadi
zalim ni pertama sekali Nabi SAW kata ittaquz zulm. Jauhilah kamu daripada sifat zalim. Dan sifat zalim itu boleh terbagi kepada 3. Yang pertama sekali, zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zalim ni first sekali, sebelum bagi 3 kita bagi 2 dulu. Bagi 2 maknanya yata'allaqu bihaqqillah, pertama yang berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua yata'allaqu bihaqqil ibad, yang berkaitan dengan hak hamba, hak manusia lah. So itu zalim. Jadi maknanya yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjauhi kezaliman yang berkaitan dengan Allah. Maknanya syirik pada Allah itu pertama, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, ini semua zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat zalim yang berkaitan dengan hamba. Hamba ni maknanya hamba Allah lah, manusia lah. Dan ianya kita boleh istimbat daripada hadis Nabi SAW yang lain, iaitu ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah dalam Hajatul Wada', haji yang terakhir Nabi. Haji yang pertama dan terakhir lah disebut sebagai haji wada'. Iaitu Nabi SAW menyatakan bahawa dalam khutbah wada' itu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Dan Nabi SAW, Nabi kita sesungguhnya dima'akum, darah-darah kamu, wa amwalakum, harta-harta kamu, wa a'radakum, kehormatan kamu, haramun alaikum, merupakan satu yang diharamkan ke atas kamu untuk melakukan penganiayaan dan kezaliman. Maka tak boleh zalim dalam perkara-perkara ini. 3 perkara lah yang berkaitan dengan hamba itu, berkaitan dengan manusia, iaitu yang pertama dima, berkaitan dengan darah. Darah ni maknanya tak bolehlah melakukan pembunuhan, bahkan boleh kena hukum qisas, makna dia akan kena diri dia balik, kan? Kemudian begitu juga berkaitan dengan harta, ambil hak orang, mencuri, tak boleh mencuri. Curi ni kan dalam hadis sebut mafhum dia, walau satu kayu arak ni mana kayu sugi lah, bukan arak minum tu. Kayu arak dia panggil, alif ra alif kaf, kayu arak. Ambil hak orang walau sebatang kayu sugi pun masuk neraka. Pernah satu peristiwa lah, peristiwa Khaybar. Sahabat Nabi sebut, ni si fulani syahid, si fulani syahid, kan? Sampai pada seorang ni, si fulani syahid, Nabi kata tak. Walaupun mati dalam perjuangan ni, syahid ni. Hak lain ni syahid, Nabi tak kata apa, syahid. Hak ni Nabi kata tak. Sebab apa? Sebab dia telah mengambil hak orang. Satu jubah dia ambil. Dalam pembahagian ghanimah tu, dia ambil tanpa kebenaran, makna ambil hak orang lah. Satu jubah ya. Berapa sen sangat kan? Walaupun dia mati syahid di medan perang, jihad, tapi Nabi tidak mengiktiraf syahidnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab melakukan kezaliman dari sudut ambil hak orang. Begitu juga a'rad. A'rad ni apa? Kehormatan. Zalim terhadap kehormatan orang tak boleh juga, iaitu dengan melakukan zina, liwat, qazaf dan sebagainya yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Termasuklah kita mencemarkan orang, kehormatan orang dengan umpatan, dengan fitnah dan pelbagai lagi. Jadi itu kezaliman sebenarnya. Luas bentuk kezaliman ni, kita tengok. Maka Nabi SAW dalam hadis tersebut, Nabi sebut fa inna zulma zulumat. Kezaliman itu merupakan satu kegelapan pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab manusia dibangkitkan di hari akhirat kelak, orang beriman ni dia akan dapat cahaya. Jadi kezaliman dia itu yang dilakukan di atas dunia ni, dia ibarat gelap, dia akan memadamkan cahaya tu. Padam. Bayangkan bila cahaya tu terpadam, apa yang kita nak dapat? Apa yang kita nak dapat bila mana cahaya itu terpadam? Sebab itu di akhirat Allah Ta'ala sebut, ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Surah Ghafir ayat 18. Iaitu bagi orang zalim itu, dia tidak ada hamim, tak ada kawan yang nak tolong dia daripada selamat api neraka. Tak ada syafi', pemberi syafaat, syafaat pun tak ada. Jadi maknanya orang yang zalim ni, itu dia punya kesan pada hari akhirat kelak. Antaranya juga disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 270, wa ma liz-zalimin min ansar.
tiadalah bagi orang zalim itu penolong-penolongnya. Maknanya tidak ada siapa yang boleh tolong orang zalim ini untuk selamatkan mereka daripada azab api neraka. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa kezaliman ini memang betul-betul gelap lah. Dia akan dihilangkan cahaya daripadanya di hari akhirat kelak. Maka kita kena hindarkan daripada sifat yang membawa kepada kezaliman. Hutang orang tak nak bayar pun zalim juga. Zalim. Jadi tu kena hati-hati tu berkaitan dengan hutang tu. Macamlah hadis-hadis Nabi sebut kan. Nabi kata matlul ghani zulm, iaitu sengaja orang ada duit, dia kaya, tapi dia saja duk tangguh tak nak bayar, itu satu kezaliman. Jadi apa-apa juga yang berbentuk yang menyebabkan berlakunya kita kata tak cantik di antara hubungan antara manusia itu, ia membawa kepada kezaliman yang akhirnya kesannya di akhirat kelak dia akan betul-betul dapat kegelapan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita semua terlindung dan juga terhindar daripada sifat berlaku zalim ni. Takut juga doktor. Bila kita ni kadang-kadang ada rasa macam buat satu benda tu macam benda yang biasa-biasa je, tapi itu menjadi satu punca kepada kegelapan kita di negara akhirat kelak. Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan insya-Allah. Jadi doktor, kita balik dengan soalan berikutnya daripada Puan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, satu, seringkali ditindas, dianiaya, bolehkah kezaliman dibalas dengan kezaliman juga? Dan soalan yang kedua, melakukan kezaliman merupakan dosa besar, dan bagaimana pula dengan orang yang membantu melakukan kezaliman dengan memberikan informasi, cara, jalan dan sebagainya? Apakah balasan di akhirat kelak? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada sahabat Facebook kita Jura Azlin Sufian yang bertanya tentang dua soalan. Yang pertama, bolehkah zalim balas zalim? Kita dah sentuh dah sikit pada awal tadi cerita bagaimana kita bagi contoh daripada Nabi SAW. Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana sifat sabar itu sesuatu yang tinggi nilainya. Walaupun kita menghadapi kezaliman, jangan kita balas balik dengan zalim. Contohnya kadang-kadang berlaku dalam hubungan ibu bapa. Si anak ni dia rasa dia dianiaya oleh mak ayah dia. Waktu kecil-kecil, mak ayah dia mungkin bagi dia pada rumah kebajikan, ataupun bagi pada nenek untuk pelihara dia, untuk bela dia. Bila mai dia besar, walaupun dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku masa dia kecil, tapi dia rasa dendam. Dia rasa dendam dan dia melakukan kezaliman pada mak ayah dia dengan tidak melakukan kebaikan pada mereka. Itu juga zalim. Sebab apa? Balas dendam. Kalau mereka boleh buat kat aku, apa aku tak boleh buat kat dia orang? Kalau aku kecil-kecil mereka tak ambil peduli, apa aku nak peduli kat dia orang? Dia mari perasaan tu. Ini semua syaitan punya kerja ni. Nak menjerumuskan kita. Kan? Sepatutnya walaupun kita tak tahu apa sebenarnya masalah mak ayah kita, kalau mereka zalim sungguh pada kita pun masa kecil-kecil, kalau mereka zalim, itu mereka dengan Allah Ta'ala. Mungkin mereka buat silap, manusia sentiasa buat silap, tapi kita jangan buat silap yang sama dengan membalaskan kezaliman. Tak boleh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wala in sabartum lahu khairul sabirin. Kalau kamu bersabar, itu lebih baik, bahkan ia lebih baik bagi orang yang benar-benar bersabar. Sabar dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh hukum syarak. Kita melakukan kebaikan kepada mereka. Jadi contohnya hari ni adik-beradik pun berlaku, adik-beradik ni kan dia bergaduh lah kan, pernah lah contohnya katakan si abang pernah menzalimi adik dia kan. Waktu tu adik dia ni belum lagi ada keupayaan. Biasanya yang bertindak melakukan kezaliman ni orang yang kuat. Sama ada kuat tu dari sudut fizikal, kuat dari sudut harta, kuat dari sudut kekayaan, pengaruh, kuasa. Hak tu orang buat zalim ni sebab dia mampu. Biasanya orang kena zalim siapa? Orang yang lemah, tak ada follower. Tak ada follower. Orang yang kita kata tak ada, miskin, orang yang lemah lah. Sebab tu biasanya yang lemah ditindas. Yang menindasnya kalau dia lemah nak tindas orang macam mana kan? So ditindas, itu biasa. Katakan ni kita cerita hubungan adik-beradik ni, hubungan adik-beradik kan. Waktu dia lemah ni, abang ni contohnya menindas dia, ambil kertas pusaka pun bagi dengan tak betul, dia ambil lebih lah dia, berlaku dalam masyarakat kita, berlaku seumpama itu. Bila mari masa berlalu masa, zaman berlalu zaman, si adik ni dah mantap, dah kuat,
Si abang pula makin tua, makin tak larat, dia khetah pun makin kurang, pengaruh makin kurang. Dia kata, oh tak apa, dulu kau zalim kat aku. Sekarang tiba masanya, aku zalim pada kamu ni. Aku akan buat sesuatu biar kamu rasa macam apa yang aku rasa dulu. Ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Sebab apa? Jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Kita kena ada sabar. Tambah adik-beradik. Wari, maafkanlah. Tak rugi pun kalau kita maafkan. Kezaliman bukan jalan terakhir. Kita sebut tadi, banyak jalan lain yang ada. Memang nak bagi puas hati, kita balas balik lah. Nak bagi puas hati kan. Apa yang dia buat kat kita, kita bagi balik. Puas hati aku. Itu kali ikut puas hati. Tetapi kita nak supaya kita berada dalam keadaan mendapat rahmat Allah. Kita buang sifat zalim itu. Kita hubungkan persaudaraan. Kita lupakanlah segala persengketaan. Apatah lagi, Nabi SAW menyatakan, la yadkhul jannah qati'un. Tak masuk syurga orang yang putus hubung silaturahim. Kan? Tak masuk syurga. Jangan kita melakukan kezaliman. Sebaliknya kita bersabar dan kita membalas dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, bak tolong orang buatlah zalim ni, kan? Dengan cara informasi dan sebagainya. Maka ini orang yang bantu orang melakukan kezaliman, dia akan dapat saham yang sama. Zalim jugalah. Dia kira zalim juga. Sebab itu sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolong saudara kamu tu yang berlaku zalim, yang kena zalim. Kamu kena tolong. Sahabat kata, hak kena zalim ke minta lah, memang kena tolong kan. Hak zalim nak tolong macam mana? Kan? Nak tolong macam mana hak zalim ni? Nabi kata, kamu cegah dia daripada melakukan kezaliman. Itu tolong sahabat yang buat zalim. Bukan duk bantu lagi. Lagi bagi pengat. Lagi bantu lagi untuk dia melakukan kezaliman. Bagi informasi lah apa semua. Jadi kalau kita membantu dia serapa, kita dapat saham sama. Kita juga dikira sebagai orang yang melakukan kezaliman. Sebab itu dalam ayat Quran juga Allah sebut, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, kelak kamu juga akan disambar api neraka. Maknanya kita cenderung, kita sokong dia lah, kita menyemarakkan lagi kezaliman dia itu. Maka dengan kita sekali akan dihumban oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Wal a'yazubillah min zalik. Baru itu yang kita takut tu, tidak betul sekalian. Hati-hati bila mana kita berada dengan kawan-kawan. Sebab tu kita ni nak bersahabat pun kena pilih sahabat kita. Kalau berlaku zalim, sahabat kita berlaku zalim, kita perlu mencegah dia daripada melakukan kezaliman. InsyaAllah boleh terjawab soalan tersebut. Baik, kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita, zalim bukan jalan terakhir. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana, kembali sebentar saya lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Setelah kita berhenti berjeda sebentar tadi, alhamdulillah masih lagi sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan zalim bukan jalan terakhir. Pastikan kita apabila menerima satu bentuk kezaliman pun, Ustaz sudah pun tekankan kepada kita agar kita lebih utamakan kesabaran. Kerana itu apa? Akan mampu mengubah bukan hanya pada diri kita, bahkan keputusan itu juga akan mengubah kepada orang yang sedang menzalimi diri kita sendiri. InsyaAllah. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton menerusi Facebook kita, jangan lupa untuk tekan butang suka dan juga butang kongsi. Jom sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Daripada Ruby AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pula jika kezaliman berlaku juga kepada seorang isteri oleh si suami yang panas baran dan si isteri hanya mampu berdiam sahaja kerana memikirkan anak-anaknya, dan apakah nasihat Ustaz jika situasi sebegini terjadi? Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya, Ruby AB, yang berkaitan dengan kezaliman yang berlaku dalam rumah tangga, iaitu apabila si isteri ni dapat suami panah barat. Panah barat. Pernah seorang sahabat jumpa pada Nabi SAW minta nasihat.
Nabi ulang 3 kali. Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab apa? Sebab marah itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, merupakan satu laluan syaitan. Bila orang tengah marah ni, syaitan masuk. Dia akan menyemarakkan lagi kemarahan. Lepas tu jadi panas baran tu. Lepas tu bila marah ni, kita kena banyak istighfar. Jadi kita nasihatkan berapa banyak rumah tangga yang hancur, yang jadi porak-poranda kerana sifat panas baran tersebut. Sebab itu, innal ghadaba minasyaitan. Marah itu, yang panas baran itu, yang tidak bertempat itu sebenarnya daripada syaitan. Sebab itu dalam Islam ni, dia ada beberapa cara untuk mengatasi masalah marah ni. Terutama bagi orang panas baran ni, cuba ambil perhatian tengok. Tak kira siapa lah, kadang-kadang suami kena isteri berlaku juga. Ada juga isteri yang flying kick suami dia. Isteri bersinga daripada suami. Tergolek kan. Panas baran ni, dia boleh berlaku panas baran pada suami, pada isteri. Tapi akibatnya apa? Akibatnya retak rumah tangga tersebut. Okey. Yang pertama, apa perlu kita lakukan kalau panas baran ni? Kalau kita tengah marah. Yang pertama, kita boleh ubah posisi kedudukan kita. Contoh, kalau kita tengah berdiri, kita marah, kita duduk. Kalau duduk marah lagi, kita cuba lay down, kita bagi. Sebab apa? Sebab dia akan mengurangkan kemarahan. Itu pertama. Yang kedua, kalau marah ni, kalau kita marah, kita bercakap, diam. Falyaskut, diam. Diam. Sebab apa? Sebab kalau suami marah, isteri pun menjawab, dia api dengan api lah. Dia akan seumpama api disimah minyak lah. Dia akan bertambah-tambah lagi kemarahan tersebut. So diam. Dan orang marah pun boleh cuba dia tutup dia punya volume dah. Contohnya. Yang ketiganya ialah bila marah, kita sebut tadi ia daripada syaitan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab supaya kita dapat kontrol kemarahan tersebut. Yang keempat caranya ialah bagaimana? Ialah dengan mengambil wuduk. Marah tu panas, api, syaitan pada api. Kita ambil wuduk, dia okey balik kan. Ambil wuduk pun marah lagi, solat 2 rakaat. Solat sunat wuduk ke, solat sunat mutlak 2 rakaat. Lepas solat pun marah lagi. Ni bukan orang, syaitan ni. Mana ada orang macam tu kan. Bila dah okey, dia akan cool lah kan. Baik, balik pada persoalan tadi, si isteri ni dapat suami macam tu. Baik, cubalah atasi masalah. Yang kedua, bersabarlah. Memang tak rugi kesabaran. Tapi tengoklah, kalau suami yang marah saja, tapi dia melakukan kezaliman, bukan sekadar itu, dengan pukul, mencederakan, ini membahayakan. Maka tak boleh dibiarkan kemudaratan tersebut. Hari ini kita ada undang-undang. Boleh buat report polis, boleh pergi adu di mahkamah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab rumah tangga ni dibina di atas kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan rumah tangga ni untuk apa? Mawaddah, rahmah. Kasih sayang, belah kasihan antara satu sama lain. Bukan sebagai tempat untuk jadi pancing. Jadi kezaliman, permusuhan, pergaduhan, sampai cedera apa semua kan, masuk hospital ni. Ini bukan lagi rumah tangga ni kan. Rumah betul tak, tangga betul tak dah, habis dah. Habis kanap. Kanap habis dah. Sebab itu kalau keadaan yang terlalu teruk, kezaliman yang memang sangat-sangat teruk sangat, ada penyelesaian dia, iaitu perpisahan. Dibenarkan dalam hukum syarak. Dibenarkan. Sekiranya kezaliman itu tidak dapat dibendung sampai memudaratkan. Dia tak dapat kasih sayang lagi dah. Kehidupan tu penuh mudarat ya kan. Maka boleh ada selesaikan, iaitu mungkin itu yang terbaik, perpisahan. Bukan Islam tak bagi langsung bagi suruh duduk dalam kemudaratan sepanjang masa, tidak. Ada penyelesaiannya. Jadi tapi mula-mula selesaikan dulu masalah itu dengan baik, insya-Allah kan. Jadi insya-Allah perceraian itu adalah sebagai langkah terakhir, sekiranya perkara sudah tidak dapat lagi untuk dibendung. Dan terjawab soalan tersebut. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya, doktor, daripada Mar WKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah segala bentuk kezaliman lahirnya dari sifat marah, panas baran yang melampau? Adakah kes buli-membuli juga boleh mengundang sifat kezaliman berterusan yang lebih parah jika tidak dapat dibendung? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Baik. Terima kasih Mar WKN yang bertanya soalan.
Yang pertama, sifat kezaliman ni adakah lahir dari sifat marah? Tak semestinya. Kadang-kadang ada orang tak marah pun ada sifat kezaliman yang ada pada dia. Kezaliman kalau dalam konteks zalim pada orang, kan, dia lahir daripada hati yang ada masalah. Sebenarnya keinginan yang jahat itu. Keinginan yang jahat berlaku. Jadi dia boleh melakukan kezaliman. Bukan setakat marah satu sudut. Ada orang dia tak marah pun, tetapi hati dia jahat. Dia dengki ke orang. Tak boleh tengok tak boleh tengok orang. Dia tak marah tapi dia dengki, dia cool je, nampak cool je. Tak ada nampak panah baran apa. Dia macam hobi. Tapi dia nak tunjuk power dia, kan. Dia nak tunjuk kekuatan dia, kan. Bukan kerana dia marah apa, tapi kerana kepuasan diri dia yang dipenuhi dengan hawa nafsu syaitan. Maka dengan sebab itu dia melakukan kezaliman. Buli sebagai contoh yang ditanya juga tentang buli. Buli ni biasanya berlaku sebab apa? Buli di sekolah, ragging, kan? Sebab apa? Sebab dulu aku kenal dengan senior. Biasanya begitulah. Dulu aku kenal dengan senior. So junior datang, aku buat pula dekat junior. Ini satu konsep yang salah. Sebab apa? Sebab dia membalas kezaliman yang dia berlaku pada dia. Dia nak buat orang lain pula. Dia pula nak jadi jahat. Orang pun dah buat jahat pada dia. Patutnya dia janganlah mengulangi kejahatan tersebut. Ada dia nak balas balik. Yang nayang siapa? Orang tak tahu apa ni lah. Mereka ni tiba-tiba kena je. Atas alasan dia pernah dizalimi oleh orang lain. Dia pernah dibuli. Kes buli ni juga kes kezaliman sebenarnya. Kadang-kadang kita kesian tengok. Kadang kita dipaparkan, diviralkan bagaimana 5-6 orang tendang, terajang ada seorang budak ni kan. Tergolek dia, menangan dengan minta tolong. Tanpa belas kasihan, ambil kursi pula, hantam tengah belakang. Cuba bayangkan kalau kita kena macam tu. Kalau adik kita kena macam tu. Kan? Kalau ahli keluarga kita kena macam tu. Cuba fikirkan. Tak usah kira siapa lah. Kalau kita atas alasan kita kata dulu kita kena ragging, kita nak ragging orang, kita nak bully orang. Cuba kita bayangkan kalaulah yang kena ragging tu saudara kita. Adakah kita terasa? Oh, kita akan terasa. Mana boleh kita akan marah. Jadi begitulah. Sepatutnya kita berfikir secara yang lebih rasional. Jangan melakukan kezaliman. Jangan. Kita dididik dengan akhlak. Akhlak Nabi SAW ajar kepada kita akhlak. Bahkan Nabi SAW menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kes buli, kes ragging ni termasuklah akhlak yang mazmumah, yang jahat, yang tak elok, yang datang daripada syaitan. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Nabi nak ajar kepada kita, nak mendidik kita untuk mencantikkan akhlak, memuliakan akhlak. Maka dengan sebab itu kalau kita pernah kena buli, kita pernah kena ragging, tak apa, itu pengajaran untuk kita. Kita maafkanlah, tak apalah, dia dengan Tuhan lah, dia dengan Allah Ta'ala, kita maafkan. Tapi kita jangan melakukan tindakan yang sama. Jangan kita melakukan kezaliman pada orang. Bagaimana orang yang dizalimi itu? Ingat, kita kena ingat bahawa ittaqu da'watal mazlum. Takutilah doa orang yang kena zalim. Kerana laisa bainaha wa bainallah hijab. Tiada hijab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kalau nak dapat kebaikan, jangan meneruskan budaya buli itu. Walaupun kononnya dia dah dekat sekolah kan. Benda ni biasa. No. Jangan dibiasakan benda yang tak baik. Kan? Kalau boleh dihapuskan perkara-perkara yang tak baik itu. Gantikan dengan perkara yang baik. Allahu Akbar. Jadi jangan balas satu bentuk kezaliman dengan kezaliman yang lain. Jadi menarik tadi doktor ada menyebutkan berkaitan dengan berdoa, doa orang zalim, doktor. Jadi doktor, kalau seorang tu dia telah dizalimi, dipukul, dibuli sebagainya, namun dalam masa yang sama seperti berkata doktor, doanya tidak ada hijab. Dia mendoakan yang buruk kepada orang yang menzaliminya. Adakah dia juga dikatakan sebagai perbuatan orang yang zalim, doktor? Baik. Orang yang dizalimi, dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia mendapat keadilan. Bukan dia balas, dia tak balas. Kalau dia balas dia zalim jugalah, dia ambil kayu dia bukan. Dia apa ataupun dia melakukan kezaliman, tak, dia berserah kepada Allah. Allah yang akan membalasnya. Maksudnya dia berdoa untuk mendapat keadilan. Ya, tidak ada masalah untuk berdoa dapat keadilan. Dan Allah balas lagi. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Cara Allah balas itu macam-macam cara. Mungkin Allah tarik rezeki daripada orang tersebut. Duduk heran sebab apalah aku ni buat apa semua tak jadi. Kan, buat apa semua tak jadi. Rezeki tak masuk, kan, contohnya kan. Dia kena tengok balik, ada tak dia menzalimi orang. Kan. Dan yang kita risau lagi, kita bimbang lagi ialah
Kezaliman-kezaliman yang dilakukan di atas dunia, dia akan menyebabkan muflisnya seseorang itu di hari akhirat. Lagi dahsyat. Bukan dekat atas dunia. Atas dunia satu hal lah. Dia ditarik rahmat daripada Allah, hidup dia pun bukan tenang orang yang melakukan kezaliman ni. Tapi yang kita bimbang, kita risau lagi ialah di hari akhirat kelak. Yang mana orang yang menzalimi kepada sesama manusia ini, dia akan dituntut di hari akhirat, bahkan walaupun dia ni seorang yang salat, walaupun dia seorang yang puasa, walaupun dia ni bayar zakat, bersedekah rata tempat, bagus, dermawan, cantik semua, tapi ada kezaliman daripada manusia, tak beres. Besok di hari akhirat dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini kena bayar balik kezaliman yang dibuat pada manusia itu. Nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan RM2? Dengan kad debit? Tak boleh. Semua tak laku. Bayar dengan apa? Dengan pahala. Kawan hak kena zalim si A ni, hak kena bully ni, minta keadilan, diambil pahala solat dia, bagi kat kawan ni. Kawan hak dia dipitnah lu, dia umpat tu, minta keadilan, maka diambil pahala puasa dia, bagi kat kawan tu. Kawan yang memang ambil hak dia, tak bagi balik, hutang dan sebagainya, kan, ambil pahala sedekah dia, ambil lah kali, ambil habis tak ada pahala, habis. Tak cukup lagi bayar, habis dah. Diambil dosa orang itu, letak dekat dia. Itu kata muflis tu, yang akhirnya dia akan dihumbangkan api neraka. Jadi bahaya. Kezaliman tu satu benda yang bahaya. Risau tu bila benar Dr. Subang tu. Jadi kesimpulannya, kita boleh untuk mendoakan agar diberikan keadilan oleh Allah SWT, tapi bukan kita mendoakan keburukan pada orang yang menzalimi kita. Satu pencerahan yang cukup menarik untuk sama-sama kita selidiki, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Doktor, kita balik ke soal berikut ya Doktor, daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sirin ada menyatakan, di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya adalah apabila ia menyebut keburukannya yang ia ketahui dari saudaranya dan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada pesanan daripada Al-Shal yang bertanya. Dia menyebut tentang Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini meninggal tahun 110 Hijrah. Ibnu Sirin ini terkenal dengan buku dia Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Namun begitu, banyak juga di kalangan ulama yang menyatakan itu bukan buku Ibnu Sirin, tapi dinisbahkan kepada nama dia. Nak dapat power nama dia tu kan, guna nama dia. Itu sepanjang pandangan ulama. Baik, berkaitan dengan persoalan yang menyebut keburukan tapi menyembunyikan kebaikan, ia termasuk dalam kategori mengumpat. Mengumpat ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wala yaqtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu saling mengumpat di antara satu sama lain, kerana ia merupakan satu dosa besar. Mengumpat ni apa? Disebut juga oleh Imam Al-Ghazali, kamu menyebut tentang keaiban saudara kamu. Keburukanlah maknanya. Kalau sebut kebaikan tak apa. Sebut kebaikan tak ada masalah, orang pun tak marah kan. Tapi kalau sebut keaiban, keburukan, walaupun yang disebut itu betul, keaiban tu tapi betul, walaupun betul tapi benar buruk, benar aib, maka itu namanya mengumpat. Itu merupakan haram dan dosa besar. Contoh beginilah, nak pergi faham, dia ni pernah tinggal rumah sewa sekali dulu, masa kita kata masa zaman sekolah ke, zaman universiti ke, zaman bekerja kan. Jadi biasalah rumah sewa ni kan, kadang buang baju kan, dia nampak belakang badan ni bukan elok sangat. Badan ada panau 3 ketui contohnya kan, berhubat tak baik-baik contohnya. Jadi bila dia berseman dengan orang lain, kamu nampak dia nampak sadu, nampak ni handsome, belakang dia panau tu dia besar tu, dia cerita kat kawan dia. Jadi cerita itu walaupun betul, dia tak tipu, tetapi itu menyebut tentang keaiban dia. Malu tak kawan tu? Malu. Ini maksudnya mengumpat, dan hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan terhakisnya kasih sayang sesama manusia. Sedangkan kita ni diajar oleh Nabi SAW untuk berkasih sayang di antara satu sama lain.
Itulah Nabi SAW membawa kasih sayang, bukan untuk bawa permusuhan. Kalau orang mengumpat kita, rasanya sayang kat dia lah. Entah. Duk mengumpat, duk kata buruk kat kita, kita memarah juga kan. Jadi maknanya di situ, ianya akan menghakis kasih sayang. Apa-apa perkara, apa-apa bentuk yang dilakukan yang boleh menghakiskan kasih sayang sesama kita, maka ia merupakan perkara yang haram, berdosa besar. Kena minta maaf balik. Allah Akbar. Jadi apa yang lebih ditakuti tu, takut memutuskan silaturahim pula tu. Allah Akbar. Jadi panjang ceritanya. Jadi sebetulnya sekalian, bagi kita akan bakal berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, zalim bukan jalan terakhir. Namun sebenarnya kita nak berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kerana pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita pelajari satu topik berkaitan dengan akhlak, iaitu zalim bukan jalan terakhir. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini akan menjadi satu asbab untuk kita meninggalkan salah satu daripada perbuatan ataupun sifat mazmumah ini, iaitu berlaku zalim kepada orang yang lain, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini, Doktor, sidang betul sekalian, dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Sahziatus Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Daripada surah Asy-Syura ayat 40. Soalan saya, kezaliman dibalas dengan kebaikan amatlah sukar bagi kita sebagai manusia biasa ini. Bagaimana untuk kita sentiasa memaafkan dengan penuh keikhlasan, kerana ada ketika perkara yang seseorang lakukan itu membuat kita sukar untuk melupakan hatta telah memaafkan. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Ini satu soalan yang menarik ni, Doktor. Nak memaafkan orang ni, yalah, ramai orang kata kita ni bukan Nabi. Bagaimana, Doktor? Silakan. Baik. Terima kasih kepada persoalan daripada Sahziatul Siddiq, iaitu yang memetik daripada ayat Al-Quran, surah Asy-Syura yang 40, yang mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Sesiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbudz zalimin, Allah tak suka kepada orang yang melakukan kezaliman. Baik. Jadi kita tahu perkara ini, memaafkan itu lebih baik sebenarnya. Kita akan mendapat pahala di sisi Allah Taala. Persoalannya, kita tak boleh lupa. Maaf boleh soalan ni. Maaf boleh, tapi tak boleh lupa. So macam mana? Dia sebenarnya sesuatu yang kita tak boleh lupa itu tidak ada masalah. Biasalah manusia kan, dia akan teringat. Tak salah pun nak teringat. Tapi yang salahnya bila kita bertindak melakukan kezaliman, itu salah. Setakat dia teringat, dizalim kat aku, kadang-kadang teringat mengalir air mata, teringat kan sanggup dia buat kat aku buat baik kat dia buatlah kejahatan pada aku, dia menzalimi aku, dia tikam belakang aku, kan, tak apalah aku maafkan. Tapi payah nak lupa, tak apa. Kan? Tak ada masalah, sebab benda tu janji jangan kita bertindak membalas balik kezaliman itu. Pergi jumpa bomoh pula, geramnya pasal kita pergi jumpa bomoh, balas cara kasar tak boleh, cara halus aku buat. Dia kata kan, syirik terus kita, syirik terus. Daripada nak dapat pahala memaafkan tadi, terus kita mendapat dosa yang besar, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita geramnya pasal kan, kita tak dapat terima hakikat tersebut. Kerana kita dizalimi. Sebab itu kita maafkan. Kita cuba lupakan, insya-Allah, supaya hati kita tenang. Tapi kalau tak lupa juga ingat, tak apalah, kita maafkan. Kita maafkan dan kita tak perlu melakukan tindakan untuk melakukan kezaliman, membalas kezaliman. Itu maksudnya kita sabar. Dan insya-Allah dengan kesabaran kita itu, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi pahala. Sebab Allah tak suka golongan zalim ni. Sebenarnya Allah suka kepada golongan muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Jadi biarlah kita termasuk dalam kalangan orang yang melakukan kebaikan, insya-Allah. Jadi luka di hati itu mungkin boleh kita hapuskan, namun parutnya pasti berkekalan. Namun jangan kita zahirkan dengan kezaliman. Satu ulasan yang cukup menarik pada Ustaz, mudah-mudahan terjawab soalan yang diajukan oleh Sahziatul Siddiq sebentar tadi, insya-Allah. Jadi kita beralih ke soalan berikut ya, Doktor, daripada Fadli Mak Syah. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
soalan saya, apakah plan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang sering kita dengar tiada jalan lain, hanya membunuh diri sahaja, jalan terakhir? Adakah ianya tergolong menzalimi diri sendiri? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Kadang-kadang zaman sekarang doktor kena bully dan sebagainya, akhirnya dia tak boleh nak balas, dia ambil dengan cara membunuh diri. Doktor, silakan. Baik, terima kasih pertama kepada persoalan daripada Fadli Mat Shah yang bertanya soalan tentang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kemurungan yang berlaku. Biasanya dia murung lah, dia dizalimi, dia nak balas tak boleh kan. Lain kali ambil tindakan bunuh diri. Jadi kalau dia ambil tindakan bunuh diri, maknanya dia menzalimi diri dia sendiri. Dia menzalimi sebenarnya, sebab tiada hak kepada kita untuk melakukan kezaliman pada diri. Bahkan bukan sekadar kita bunuh diri, kalau kita mencederakan diri pun tak boleh. Haram. Saya saja ambil pisau pergi toreh kan, macam ada orang kena stres melampau kan, dia ambil toreh ataupun ambil Panadol sekali makan 20 biji. 20 biji kan, panas perut, lepas tu menyesal kan. Nasib baik tak mati, kalau mati tak sebab bertobat kan. Jadi maknanya sebab itu dalam menghadapi apa juga situasi, kita kena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita ada kekuatan sebenarnya. Saya nak sebut contoh yang sebut pada awal tadi tentang Nabi SAW. Nabi dizalimi dengan begitu teruk, sedangkan Nabi tak buat salah apa pun. Nabi insan yang paling mulia, paling mulia di atas dunia ni, kekasih Allah Ta'ala, utusan Allah. Nabi tak buat salah ke orang pun. Nabi ajak buat baik, nak ajak orang masuk syurga. Tetapi Nabi pergi ke pasar Madinah tu, mereka dah ready dah, ambil pasir, ambil tanah, bom, mereka tuang, habis berlemuran kepada Nabi SAW, penuh dengan tanah di atas kepala Nabi. Itu tindakan mereka. Nabi tengah solat, ada yang ambil najis unta tu, ini sembelih unta, ambil najis pergi letak atas belakang Nabi SAW. Hak tak kurang hak cekik Nabi, dan pelbagai lagi perbuatan zalim yang mereka lakukan. Tetapi macam mana Nabi mengajar kepada kita untuk mendapat ketenangan, iaitu dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapat ketenangan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala lah yang akan memberi ketenangan pada jiwa kita. Orang lain tak boleh bagi ketenangan. Jadi yang pentingnya kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sifat orang yang beriman. Dia kena jauhi daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan dia dalam lembah kehinaan. Kalau dia bunuh diri, apa dia dapat? Dahlah dia disakiti atas dunia ni, di akhirat dia kena juga. Sebab bila dia bunuh diri dengan penuh kesedaran, walaupun dia stres, dia bunuh diri, dia ambil tindakan yang begitu mudah, Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang bunuh diri minum racun, besok dalam neraka dia akan minum racun. Kalau bunuh diri terjun dari tempat yang tinggi, besok dalam neraka dia akan terjun tempat yang tinggi. Kalau orang bunuh diri dengan tikam diri dia sendiri, besok dalam neraka dia akan tikam diri dia sendiri. Maknanya benda tu tak akan berkesudahan. Maka dengan sebab itu kita kena ada ilmu. Ilmu ni penting. Dengan ilmu ni kita tahu kita macam mana susah pun, macam mana dizalimi ke, macam mana kita stres ke, macam mana, kita jangan melakukan perkara yang mengambil tindakan zalim juga. Bunuh diri itu zalim. Maka jangan kita mengambil tindakan yang zalim. Sebaliknya, kita cuba memperbaiki diri kita, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memperbanyakkan doa, banyak doa-doa yang kita boleh baca, antaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada duka cita dan kesedihan yang berterusan. Baca doa tu banyak-banyak kan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baca doa, ya Allah, berilah pahala di atas musibah yang menimpa aku. Kezaliman yang dia rasa itu mana satu musibah. Ya Allah, bagilah pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikanlah ia dengan satu yang lebih baik. Banyakkan doa kepada Allah. InsyaAllah ada jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi kepada dia exit, jalan keluar untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Dan jangan lupa untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi healing yang terbaik itu sebenarnya adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi saudara sekalian, doktor, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya di TV9 sebentar saya lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah.
penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Sama-sama kita berbincang, bersoal jawab berkaitan dengan topik kita, zalim bukan jalan terakhir. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh. Kalau ada juga member-member sedang berlaku zalim pada kita, apa kata kongsikan video ni pada dia agar dia berubah hati, berubah kehidupannya untuk menjadi seorang yang lebih adil di dalam kehidupan sehariannya, insya-Allah. Jadi jom doktor, kita nak berai dengan soalan berikutnya doktor, daripada Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kezaliman juga bukan hanya dilihat dilakukan pada manusia sahaja, malah ada juga segelintir manusia yang bersikap zalim terhadap haiwan hingga mencederakan haiwan-haiwan tersebut. Soalan saya, bagaimanakah kita sebagai umat Islam yang bertanggungjawab hendak mencegah kezaliman yang dilakukan terhadap haiwan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Naim, sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Nur Asikin di atas persoalan yang dikemukakan tentang kezaliman pada haiwan. Di sini kalau kita lihat betapa cantiknya ajaran Islam, iaitu ajaran Islam mengajar kepada kita tidak boleh berlaku zalim, hatta kepada haiwan pun tak boleh berlaku zalim. Kalau pada haiwan tak boleh berlaku zalim, pada manusia lebih lagi lah, kan? Sehingga kan Nabi SAW menceritakan tentang seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka kerana seekor kucing yang dia kurung kucing tu. Ni hadis ni masyhur. Kita dengar selalu hadis ni. Tapi ya, Nabi pesan pada kita, iaitu bila mana ada seorang ni dia kurung kucing dia tak bagi makan. Zalim ke tak zalim? Zalim. Kalau dia tak nak bagi makan, dia kena buka kurungan tersebut biar kucing tu cari makan sendiri. Dia pandai lah. Haiwan ni pun dia reti juga nak cari makan kalau kita bagi makan dia kan. Dia pandai pergi melompat sana cari kan kat mana-mana yang nak dapat makan. Tapi bila kita kurung dia tak bagi makan, dia mati. Maka itu kezaliman yang kita lakukan terhadap haiwan. Maka kerana kezaliman itu, Nabi SAW menyatakan ia dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan, zalim pada haiwan masuk neraka, bagaimana zalim pada manusia? Satu. Dan Nabi SAW juga menyatakan ada satu ni, seorang dia melaknat, dikutuk unta. Unta, dia maki hamun unta, dia melaknat unta. Haiwan. Nabi marah. Bahkan Nabi mengarahkan untuk dilepaskan terus unta tersebut. Kerana sifat dia mencaci maki, dia mengeluarkan kata-kata nista, hatta kepada haiwan pun tidak dibenarkan. Sedangkan dalam Islam ni mengajar kepada kita mempunyai sifat rahmat hatta kepada haiwan, macam yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang Nabi menceritakan, hadis yang masyhur juga, kita sering mendengar hadis ni. Ada seorang yang bermusafir, dia sangat-sangat dahaga, kan, sangat-sangat dahaga. Kemudian dia cari air tak tahan dah, tengok-tengok ada perigi, dia pun turun dalam perigi itu, tengok ada air, dia minum. Turunlah, dah timba tak ada kan, baldi tak ada, turun minum itu. Dia panjat naik, tengok ada seekor anjing yang kehausan sedang menjilat-jilat pasir. Mungkin lembab-lembab, bekas-bekas air kan, haus sangat. Dia tengok anjing tu, dia teringat diri dia yang dia kehausan sangat-sangat tak tahan. Anjing tu makhluk Allah Ta'ala, walaupun kalau kita anjing ni najis mughaladzah kan, tapi dia makhluk Allah, dia dalam keadaan yang dahaga. Atas sifat rahmat yang berbeza dengan zalim tadi, sifat rahmat, dia pun turun balik dalam perigi tadi, ambil air, bubuh dalam kasut dia, sebab tak ada bekas, bagi kepada anjing tersebut untuk minum. Maka baginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas kebaikan yang dilakukan. Maknanya itu apa? Maknanya kita manusia kena ada sifat tanggungjawab, kena ada sifat rahmat merahmati, belas kasihan. Tidak boleh ada sifat zalim. Kepada haiwan tak boleh zalim, Nabi larang, apatah lagi kepada manusia sesama kita yang kita dituntut untuk melakukan kebaikan, kita dituntut untuk menjalinkan hubungan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, damaikanlah di antara kedua saudara kamu. Jangan ada unsur-unsur zalim, unsur-unsur bertelagah dan sebagainya yang boleh menghakis kasih sayang di antara kita. Jadi
kita ambil pengajaran tersebut. Untuk apa? Untuk kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Amis, kisah ataupun pengajaran pada kisah dikongsikan oleh doktor sebentar tadi berkaitan dengan seorang yang masuk syurga kerana hanya memberikan minuman kepada anjing kehausan sebagai satu semangat untuk kita terus berlaku kebaikan kepada makhluk-makhluk yang lain, insya-Allah. Jadi jom kita berbalik dengan soalan berikut ya doktor, daripada Fatin Syahidah. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah hukum ibu bapa yang mengabaikan nafkah anak-anak termasuk kasih sayang dan didikan agama? Adakah tergolong dalam ibu bapa yang menzalimi anak-anak? Soalan kedua, bagaimana hukum jika seseorang itu mengetahui perkara itu berdosa seperti pembedahan plastik untuk kecantikan tapi tetap melakukannya kerana dorongan nafsu? Adakah dia dikategorikan menzalimi diri sendiri juga? Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan dari Fatin Syuhaidah. Ada dua soalan yang dikemukakan. Yang pertama, dari sudut ibu bapa yang mengabaikan nafkah anak-anak, tak bagi kasih sayang, tak bagi didikan agama dan seumpamanya. Adakah termasuk dalam perkara zalim? Ya. Bahkan Sayyidina Umar menyatakan, ibu bapa boleh jadi derhaka pada anak dia. Bila mana kita ingat anaknya derhaka pada mak ayah kan, sebenarnya mak ayah juga boleh derhaka pada anaknya apabila dia tidak mengajar anak dia, tak memberi didikan agama. Kalau dia tak reti, dia kena pastikan anak dia belajar kan, hantar ke sekolah, panggil guru untuk mengajar, terutama perkara-perkara yang berkaitan fardhu ain. Kalau dia reti, dia ajar sendiri. Jadi jangan kita abaikan tanggungjawab tersebut, sebab itu amanah. Kita jangan khianat kepada amanah. Kalau kita khianat kepada amanah yang diberikan, maknanya kita juga melakukan kezaliman. Begitu juga tak bagi nafkah, sedangkan nafkah itu merupakan tanggungjawab. Kalau tak bagi nafkah, maknanya haram. Hukum haram ni maknanya membawa kepada kezaliman juga, zalim pada anak-anak tersebut. Jadi ibu bapa, kita kena sedar apakah tanggungjawab kita, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, menjadi tanggungjawab untuk kita mendidik anak-anak kita, bagi nafkah kepada mereka dan juga berilah kasih sayang, supaya apa? Kasih sayang itu akan membawa kepada kebaikan dan dapat mengharmonikan rumah keluarga kita, rumah tangga kita. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apakah termasuk zalim orang buat pembedahan plastik? Orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok hidung dia penyek kan. Dia nak tiru Korea kan. Mencung. Dia buat benang plastik kan. Buat tu dia mencung kan. Jadi memang mengubah ciptaan Allah Taala ini merupakan sesuatu perkara yang diharamkan. Kecuali pembenang plastik ini bukan semua haram. Kalau dia ni cacat, aksiden atau kena asid, contohnya tu dia muka habis dia pun buat benang plastik, itu tak apa, itu dibenarkan. Itu tak ada masalah, itu boleh sebab nak mengembali balik kepada normal. Ni hak cantik dah ni. Saja tak puas hati dengan hidung dia, tak puas hati, penyek dia kata. Telinga tak puas hati, capang sangat dia kata. Macam-macam tak puas hati, dia nak ubah semua badan dia ni. Jadi ini juga termasuk dalam perkara yang zalim sebenarnya. Kerana itu perkara-perkara yang mendatangkan dosa yang haram, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bertaubat kepada Allah. Kalau dia tak bertaubat kepada Allah, dia berada dalam kezaliman, dia melakukan kezaliman, dia melakukan dosa. Jadi terserah pada Allah lah macam mana kan akibat yang dia akan peroleh kalau dia tak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, insya-Allah ada jalan keluar, ada jalan untuk kembali. Tabayatubu taubah, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubatlah di atas kesilapan, kezaliman, kaziman. Jadi lakukan terhadap diri sendiri itu, dia kira zalim pada diri sendiri itu sebab dia melakukan dosa seumpama itu. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan kezaliman pada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi ibu bapa jangan berlaku ataupun menjadi ibu bapa yang derhaka seperti mana kata Sayyidina Umar, dan juga yang keduanya tadi, jangan kita melakukan kezaliman dengan kita mengubah ciptaan yang telah pun sempurna kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi doktor, kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan kemana teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, masih lagi kita membicarakan topik berkaitan dengan zalim bukan jalan terakhir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan satu rahmat, seterusnya akan menghindarkan diri kita daripada berbuat zalim kepada orang yang lain, insya-Allah. Jadi sila betul sekalian, kita teruskan lagi perbincangan kita dengan soalan berikutnya. Jadi doktor, satu soalan doktor berkaitan dengan dalam konsep ataupun kondisi bersukan ya doktor. Kadang-kadang ada sukan-sukan yang melibatkan tentang pertarungan fizikal dan sebagainya. Saya teringat satu hari Nabi menyebutkan tentang kita ni tak boleh nak memukul bahagian muka sebagainya. Jadi kalau macam contoh sukan tinju, adakah itu juga kalau orang yang terlibat itu termasuk dalam golongan orang-orang yang menzalimi di orang lain? Doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia sukan ini sebenarnya sesuatu yang diharuskan. Itu asal hukum asalnya lah. Sebab dia memberi kepada kebaikan. Apa-apa yang boleh memberi kepada kebaikan, maka ianya dibenarkan. Tambah-tambah kalau sukan tu dia ada kerjasama, dia ada kasih sayang dalam kumpulan, kan? Kemudian saling bantu-membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu dalam perkara kebajikan dan takwa. Tetapi kalau sukan itu ada perkara-perkara yang haram. Contohnya, dia tak boleh tutup aurat. Dia mendedahkan aurat pada khalayak ramai. Macam mana sukan pun dia tetap haram. Kan? Walaupun atas nama sukan sekalipun. Jadi termasuklah dalam persoalan yang kemukakan tadi. Iaitu atas nama sukan tapi dia memang muka betul jermin mukanya kan. Memang kena boleh mati tu. Sampai tahap tumbuk sekali kena boleh mati. Maka ini satu kezaliman juga yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Walaupun ada pendapat dia kata begini, tengoklah kalau dia ada ciri keselamatan. Contohnya dia pakai penutup muka. Kemudian ada doktor sekelilingnya yang sentiasa ready kan untuk menyelamatkan keadaan. Maka itu dibenarkan kalau tidak mencederakan. Tetapi kadang-kadang yang kita lihat apa yang berlaku boleh bawa mati. Boleh mati. Tambah-tambah kalau gusti dalam pagar tu kan. Gusti dalam pagar kan. Bukan hak berlakon tu kadang bohong je. Tak jadi pun. Itu bohong je. Itu dia berlakon je. Bukan tumbuk sungguh pun. Itu lain cerita lah. Itu masalah aurat pula. Masalah yang seksi sungguh kan. Tapi kalaulah yang macam mixed martial art. Yang kita kata yang sampai boleh mati ni. Kan? Itu satu bentuk kezaliman juga. Yang wajar untuk kita hindarkan daripada perkara tersebut. Tetapi kalau sekadar martial art, saya nampak bahawa kalau dia menunjukkan skill dia, cara tahan, cara lawan, cara tendang, itu tidak ada masalah. Sebab itu memang latihan pun dibuat bersama itu, kan. Tetapi yang boleh membawa kecederaan fizikal yang nyata, sudah tentulah ianya akan mengakibatkan kemudaratan yang teruk. Kadang-kadang sampai macam ada satu gusti tanpa muka ada juga. Ada yang tu yang kita tengok pun kita takut tau. Dia tanpa muka, sekali tanpa jatuh tu duduk. Kadang pensan, silat-silat hari bulan biol boleh tu. Kan? Jadi orang kata tak ada kerja sungguhlah. Carilah yang lebih baik, yang boleh mendatangkan kesihatan. Saya rasa bahawa sukan yang seumpama itu, walaupun di atas nama sukan, dia tidak membawa kesihatan yang baik. Bahkan dia hanya membawa kepada kemudaratan. Lepas-lepas kena nampak muka tu muka sengit. Keluar tu sengit. Kan? Jadi macam-macam berlaku. Jadi orang kita ni kadang-kadang dia nak cari kelainan. Hingga kelainan dia tak nama atas nama sukan, dia boleh buat apa saja. Tak boleh. Dia ada peraturan-peraturan dia. Jangan sampai tahap kita menyakiti orang. Sukan ni bukanlah satu tiket untuk kita melakukan kezaliman, menyakiti orang sesuka hati, bukan. Tapi sukan ni lebih kepada untuk menyihatkan tubuh badan, lebih kepada untuk kita mengeratkan persaudaraan, lebih kepada itu. Semangat itu kita nak masukkan. Kita nak masuk benda-benda yang boleh mengakibatkan permusuhan di antara satu sama lain, kezaliman dan seumpamanya. InsyaAllah, sebagai satu kesedaran untuk kita semua, pastikan kita lebih berhati-hati dalam memilih sukan yang kita ingin ceburi, insyaAllah. Jadi jom kita beralih ke soalan berikutnya, doktor, daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sesuatu perkara yang berakhir dengan kezaliman itu akan mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa orang yang dizalimi dan membalas kezaliman itu dengan sabar dan doa? Mohon perkongsiannya. Terima kasih.
#biar tahu jangan keliru. Silakan tu. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Laila Dila Rosa tentang perkara yang berakhir dengan kezaliman itu. Dia kata akan mengundang kemurkaan kepada Allah. Mana orang buat zalim ni dapat murka Allah dah? Ya, memang kalau orang yang melakukan kezaliman, mereka itu akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk zalim pun, sama ada zalim dia zalim pada Allah macam kita sebut awal tadi, ada zalim pada Allah, syirik itu zalim pada Allah, nifaq, munafik, sifat munafikin itu zalim pada Allah, kufur zalim pada Allah. Ini lagi lah dahsyat dia punya kesannya di akhirat kelak kan. Kalau mati dalam syirik, mati dalam kufur, maka masuk neraka selama-lamanya. Itu zalim pada Allah. Yang kedua, zalim pada manusia, zalim pada orang. Sifat rasuah tu zalim, riba itu zalim, buli orang tu zalim, riba, mengumpat, memfitnah itu zalim. Maka ini dosa-dosa besar yang wajib juga untuk kita hindari supaya kita tidak muflis di hari akhirat. Yang ketiga, zalim pada diri sendiri. Kita minum arak contohnya, itu zalim pada diri kita. Kita menghilangkan akal kita, terlibat dengan dadah, zalim diri sendiri. Kita takabur, sifat sombong, sifat ujub, ini semua sifat-sifat mazmumah, hasad dengki yang kita zalim pada diri kita sendiri. Maka apa juga jenis kezaliman ini wajib untuk kita hindarkan. Baik, balik juga pada persoalan tadi ditanya, orang zalim kita sabar. Kita Allah ampun dosa tak? Allah akan bagi pahala di atas setiap kesabaran kita. Bahkan orang yang sabar ni Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Satu special kedudukan orang sabar ni, Allah bersama dengan dia. Dan innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah akan bagi pahala pada orang sabar ni dengan pahala yang banyak yang tidak terhitung banyaknya ni, banyak sangat. Itu orang sabar. Maknanya orang sabar ni dia akan dapat pahala. Kan. Adapun diampunkan dosa kecil ya. Dosa kecil ya. Tapi dosa besar dia wajib memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar dia tak akan terampun melainkan dengan kita betul-betul bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kata Allah, wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan taubat nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil insya-Allah dapat dihapuskan dengan innal hasanat yudhhibun sayyi'at. Perkara-perkara soleh yang kita buat, sabar perkara soleh, itu semua akan mengampunkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Allah. Jadi sedang-sedang sekalian, sesungguhnya akan diampunkan dosa bagi orang yang bersabar dengan ujian yang diberikan, insya-Allah. Jadi doktor, kita sudah pun beralih dengan soalan, dan insya-Allah soalan ini juga menjadi soalan terakhir untuk kita pada pagi ini daripada Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum yang baga Profesor Madya, Ustaz, Da'i dan semua kru Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah nasihat Ustaz bagaimana untuk membentuk sahsiah diri agar tidak melakukan kezaliman pada Allah, orang lain dan kezaliman diri sendiri? Mohon pencerahan dari yang baga Prof. Jazakallahu khairan katsira. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih kepada Abdul Karim Sufian di atas persoalan yang dikemukakan. Apakah nasihat untuk kita tidak melakukan kezaliman? Yang pertama sekali ialah kita menyedari apa tanggungjawab kita atau apa matlamat kehidupan kita di atas dunia. Kita kena sedar benda tu. Orang melakukan zalim dia tak ada matlamat hidup. Dia nak kepuasan diri je. Itu menurut nafsu dan syaitan. Tetapi orang yang tahu matlamat kehidupan dia, yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud dia, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku, memperhambakan diri kepadaku, kata Allah. Maknanya zalim ni masuk dalam kategori ibadah tak? Maksiat. Kan? Jadi dah lari dah matlamat kehidupan dia. Sebab tu dia kena betul-betul letakkan apa matlamat kehidupan dia supaya dia sedar apa tanggungjawab yang dia perlu lakukan untuk menghindari kezaliman. Itu pertama. Yang kedua, dia kena sedar hakikat kematian. Orang tak sedar mati ni, dia melakukan kezaliman tak habis-habis ni. Tapi kalau dia tahu mati itu boleh datang bila-bila masa, waktu tu dia sedar apakah dia sanggup dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, tak sempat minta maaf kepada orang dizalimi contohnya. Sedangkan mati itu akan berlaku pada bila-bila masa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka tak berganjak satu detik sekalipun. On time. Itu yang kedua.
Yang ketiganya ialah dia kena sedar nilai dunia banding akhirat. Sebab apa? Apa yang dia buat di dunia, kesannya di akhirat besok. Dan akhirat itu khairun wa abqa. Itu yang akan kekal selama-lamanya. Jadi awas, apa-apa yang kita buat di dunia ini, kesannya di akhirat. Jadi kita kena kenal, kita kena tahu akhirat itu perkara yang pasti, dan Allah Maha Adil, Allah tak zalim. Sebab itulah Allah akan memberi balasan di hari akhirat kelak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Yang keempatnya, untuk kita tips untuk kita hindari kezaliman ni ialah kita kena kenal Islam dengan ilmu. Itu kita kena menuntut ilmu, tanyalah ustaz lah biar tahu jangan keliru kan. Supaya kita ada ilmu tu, kita dapat tahu mana betul mana salah, mana hak mana batil, untuk kita hindarkan diri kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang zalim. Yang kelimanya ialah kita kenal jahiliah. Kenal jahiliah, kenal benda apa mungkar. Kita dia ingat kadang ragging tu okey, dia ingat benda tu okey. Sedangkan benda haram, benda zalim. Itu kena kenal juga. Itu adalah perbuatan jahiliah yang patut dihindarkan. So, ada 5 perkara tu kita amalkan. Kita tetaplah diri kita, insya-Allah kita akan selamat daripada melakukan kezaliman. Insya-Allah. Jadi sama-sama ambil intipati pada tips yang dikongsikan oleh yang berbagai doktor untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita agar kita dihindari daripada melakukan kezaliman, insya-Allah. Jadi doktor kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Boleh doktor rangkumkan dengan 3 nota penting yang perlu kita sama-sama ambil sebagai kesimpulannya untuk tajuk kita bincangkan pada pagi ini, zalim bukan jalan terakhir. Silakan. Baik. Untuk akhirnya kesimpulan ringkas saja untuk kita ingat betul-betul bahawa yang pertama, kita jauhi kezaliman, dan kezaliman dalam sebarang bentuk, iaitu sama ada kezaliman kepada Allah Ta'ala, kezaliman kepada orang lain, termasuk haiwan, termasuk manusia, termasuk semua makhluk, dan kezaliman pada diri kita sendiri. Jauhilah ketiga-tiga kezaliman ini untuk kita mendapat kebaikan di dunia dan juga akhirat, dan banyaklah kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, dan juga kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia dengan kita mengembalikan hak orang lain yang kita ambil, dan juga kita minta maaf di atas kesilapan kita yang tidak melibatkan hak tapi melibatkan kehormatan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan sama manusia. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi akhirnya sama-sama kita berdoa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin 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 rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa. Dengan mudah Allah Taala panjangkan usia Ustaz, berikan Ustaz, kekalkan Ustaz dalam kesihatan untuk sampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.